Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Sihat di musim PKPB yang sedang kita lalui? Okey, Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sihat dan sejahtera. Pastikan duduk kat rumah elok-elok, stay at home. Okey, jika sebelum ini awak dah pernah tengok video yang pertama Ustazah telah menerangkan tentang unit pertama dalam buku sirah tahun 5 pada muka surat yang ke-28, iaitu tentang sebab-sebab perjanjian Hudaibiyah. Jadi pada hari ini sekali lagi Ustazah akan sambung pelajaran kita yang tertangguh pada video yang lepas. Okey, untuk hari ini Ustazah nak awak semua buka muka surat 30. Muka surat 30 unit yang kedua. Okey, dalam unit yang kedua kita akan belajar apakah isi perjanjian Hudaibiyah. Jika sebelum ini kita dah tahu bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu dibentuk, macam mana tiba-tibanya, kenapa wujudnya perang Hudaibiyah? Kenapa disebutnya perang Hudaibiyah? Maafkan saya, bukan perang Hudaibiyah, tapi perjanjian Hudaibiyah. Bagaimana tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba? Okey, semua-semua tu awak boleh baca buku sirah muka 28-29 ataupun tengok video saya yang sebelum ini. Dalam unit 2 kita akan belajar tentang isi perjanjian Hudaibiyah. Awak kena ingat. Ada berapa isi perjanjian Hudaibiyah? Okey. Awak dah tengok buku awak kan? Okey, ada berapa? Ada 5. Ada berapa banyak? Ada 5. Terdapat 5 perjanjian Hudaibiyah yang awak kena tahu. Terdapat 5 isi perjanjian Hudaibiyah yang awak perlu fokuskan. Yang pertama mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Okey, dalam perjanjian tersebut perlu ada yang pertama mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Maksud mengadakan gencatan senjata tu adalah tiada peperangan antara dalam masa 10 tahun antara orang yang antara orang Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrikin di Mekah pada ketika itu. Yang kedua, kedua-dua pihak tidak boleh membantu mana-mana kaum yang memerangi sekutu masing-masing. Katakan ada peperangan antara mereka, kita tak boleh nak tolong. Orang Islam tak boleh nak tolong orang ni untuk perang dengan orang ni. Orang kafir pun tak boleh, orang kafir yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah ni pun tak boleh nak membantu sekufu-sekufu dia yang lain untuk memerangi kaum Nabi Muhammad SAW. Okey? Jelas. Yang ketiga, orang Quraisy yang memeluk Islam di Mekah dan melarikan diri ke Madinah tanpa izin walinya hendaklah dihantar pulang ke Mekah. Orang Quraisy ni orang yang berada di Mekah. Okey, orang kafir Quraisy yang ada di Mekah yang dilarikan diri dia pergi masuk ke Madinah ada tanpa kebenaran wali dia. Maksud wali dia tanpa kebenaran, mungkin ibu bapa dia, mungkin orang yang menjaga dia, tanpa kebenaran mereka perlu dihantar pulang ke Mekah semula. Tak pedulilah apa pun alasan dia, kalau tanpa izin wali dia, dia kena hantar semula balik ke Mekah. Yang keempat, orang Islam yang khianat dan melarikan diri dari Madinah pergi ke Mekah untuk bersama orang Quraisy tidak perlu dihantar ke Madinah. Nampak tak dekat sini? Kalau orang Islam yang ada kat Madinah tu tiba-tiba dia datang semula ke Mekah, dia nak kembali semula kepada masyarakat dia, masyarakat Quraisy kat situ, dia tiada keperluan untuk orang Quraisy di Mekah untuk hantar semula hantar semula orang tersebut ke Madinah. Tapi kalau orang Mekah yang datang ke Madinah tanpa izin wali dia, yang tu dia perlu hantar ke Mekah. Faham? Jangan tersilap. Perhatikan betul-betul ayat Ustazah dan tengok betul-betul ayat awak dekat dalam buku teks awak. Takut awak terkeliru. Kenapa orang Mekah boleh, kenapa orang tak boleh, kenapa begini? Saya tahu banyak persoalan yang begitu. Tapi tak apa, saya akan terangkan dulu, nanti kita akan kupaskan. Okey, yang terakhir, isi yang kelima, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Sebaliknya, dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun yang berikutnya. Pada tahun tersebut yang Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain datang untuk mengadakan umrah, mereka tidak boleh buat umrah pada tahun tersebut. Tapi mereka boleh buat pada bila? Pada tahun yang berikutnya. Okey, jelas tak apa yang saya terangkan? Tahun yang berikutnya, contoh pada tahun itu, tahun berapa? Tahun ke-6 Hijrah. Tapi diorang boleh buat haji, maafkan saya bukan haji, diorang boleh buat umrah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Okey, jelas? Simple je. Tapi walaupun simple, awak perlu ingat sebab ini adalah fakta. Okey, gencatan senjata, kedua-dua pihak tak boleh membantu puak masing-masing untuk melawan. Yang ketiga, kalau orang Mekah yang datang ke Madinah,
orang Mekah datang ke Madinah tanpa izin wali perlu pulangkan semula. Orang Madinah yang datang ke Mekah untuk kembali kepada keluarga mereka di kaum Quraisy mereka tidak perlu dihantar semula. Yang terakhir, orang Islam tidak dibenarkan mengerja umrah pada tahun tersebut, tapi boleh mengerjakan umrah pada tahun yang berikutnya. Ustazah harapkan penerangan Ustazah sedikit sebanyak dapat membantu awak untuk membaca, mengingat dan memahami pelajaran ini dengan baik. Tapi sekiranya ada yang masih tidak memahami dan ada yang kurang faham tentang tajuk yang telah Ustazah berikan, tiada masalah, boleh hubungi Ustazah di nombor WhatsApp Ustazah seperti biasa. Okay, good luck. Assalamualaikum. Take care. Jadi anak yang baik semua.